Satu lagi whiteboard yang boleh digunakan untuk mengajar ya secara online. Okey, Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi. Perkongsian saya di video kali ini adalah mengenai satu lagi whiteboard yang boleh digunakan untuk mengajar ya secara online. Okey, mula-mula sekali biasa kita gunakan Jamboard menggunakan melalui Google Meet. Okey, tapi yang ini adalah whiteboard yang boleh kita gunakan tanpa melalui Google Meet. Kita boleh terus share kita punya whiteboard tu dengan pelajar kita di rumah, ya. Okey, mula-mula sekali cikgu type di sini whiteboard.v. Okey, whiteboard.v ni adalah aplikasi ataupun software yang percuma ya, yang percuma yang boleh kita gunakan menggunakan handphone pun boleh juga ya, ataupun melalui laptop. Okey, mari saya tunjukkan. Baik, bila kita dah dapat paparan macam gini ya, whiteboard.v, kita pergi kepada new class. Okey, new class, lepas tu create nama kelas bahasa Melayu Okey, contohnya macam gini ya. Okey, baik, di sini ada enable waiting room lobby ya. Ini maksudnya kalau student kita ni dia perlukan kita kena terima dia dulu masuk, lepas tu baru dia boleh enter kita punya room lah ya, kita punya pengajaran ni. Okey, ini kalau yang waiting room lah. Okey, kalau nak kita tik yang kotak di ujung ni, okey, tepi sebelah kiri ni. Tapi kalau tak nak, biarkan saja begitu. Okey, lepas tu enable manual save mode for student. Okey, yang ini pula kalau kita bagi kita tak nak dia orang automatic save whiteboard ya, enable manual save mode will disable the automatic whiteboard save functionality. Aduh, susahnya. Okey, baiklah, yang ini pula adalah enable manual save mode for student. Kalau kita nak diorang ni secara manual boleh save kita punya whiteboard ni ya, secara manual. Jadi kita tik di sini enable lah ya. Kalau tidak, teruskan saja create new class. Okey, dia creating ya, creating room. Okey, baik, di sini ada dah masuk kita punya whiteboard. Okey, macam mana mulanya? Kita tekan dulu kita punya toggle my whiteboard. Okey, ini whiteboard kita. Di sini kita boleh menulis ke, menaip ke ya. Okey, kalau kita nak menulis ya, inilah contohnya kita nak mengajar cara menulis huruf dengan betul ya. Satu lah contohnya kan, begini, naik dulu, lepas tu sambung, baru turun balik. Okey, ini cara mengajar. Bukan cara mengajar, maksud saya kalau kita nak mengajar dengan menulis ya. Okey, jadi use eraser tool. Di sini ada untuk padam ya, clear foreground but keep background. Ini okey, maksudnya yang tadi saya tulis tu kita padam. Okey, yang ini kalau kita nak insert image, ya, yang ini pula circle ya, kalau kita klik tu, yang ini lines. Okey, lepas tu ini PDF, kalau nak masukkan PDF ya, banyak functionnya di sini ya.
Okey, lepas tu copy paste di sini pun boleh juga ya. Okey. Lepas tu boleh kita mewarna ya, mewarna, masukkan image, lepas tu kita boleh mewarna lah. Okey. Kalau PDF ni kita masukkan PDF lah di sini ya. Kita nak mungkin mengajar ya sambil-sambil. Okey. Kalau nak masukkan music sheet ya, masukkan lagu. Okey. Lepas tu nak insert emoji. Okey, yang ini pula insert small grid. Ya, okey. Inilah contohnya, ya. Dia macam buku tulis. Okey juga ni, kan? Ya, macam buku tulis. Jadi kalau kita nak menulis, contohnya ya, cuma kalau yang pakai pen tu, okeylah kan? Tapi yang ini kita contohnya lah, okey, satu kotak kita suruh budak. Gitu. Okey. Yang penting cara menulis tu betul, kan? Begitu. Ada budak salah tulis. Dia tulis begini kan? Begini kan contohnya. Okey, lepas tu turun. Itu salah kan cara menulis A. Okey, jadi yang itu kalau kita sudah, kita boleh padam. Okey? Baik, lepas tu kalau kita nak menaip pula contohnya. Okey? Kalau kita nak menaip, yang ini insert large grid. Okey. Kalau kita nak menaip, kalau ataupun kita nak padam dulu yang background tadi ni, clear, ni okey ya. Jadi dia balik dah situ. Tapi sekarang kita nak insert teks ya. Kita nak masukkan soalan lah contohnya kan. Bolehkah kamu nyatakan kata nama khas. Okey. Ya, contohlah, contoh saja. Okey. Lepas tu kita nak ni soalan ni kan. Okey, lepas tu nanti contohnya kita nak hantar kepada murid soalan ni, kita nak diorang jawab. Okey. Macam mana caranya? Mula-mula sekali ya, di atas ni ada room code ya. Room code ni adalah yang bilik kita ni tadilah, tempat kita mengajar ni kan. Ini kita punya whiteboard. Okey, ini whiteboard kita. Yang ini room code. Okey, yang ini kita share dengan murid ya. Ini QR code pun boleh juga kalau nak kita hantar copy saja ni, lepas tu hantar melalui WhatsApp kah, melalui Telegram kah ya, ataupun email. Okey, yang ini pula, ini kita punya room code, kita boleh copy dia di sini. Copy, lepas tu hantarlah melalui WhatsApp ataupun Telegram. Nanti macam mana cara budak nak masuk, saya akan tunjukkan ya. Okey. Baik. Sekarang ni saya nak hantar dahulu whiteboard saya ni kepada murid. Okey. Jadi kita tekan di sini ada push ya, tekan push. Okey. Push to students all page. Ini kalau ada banyak page lah ya, kita punya whiteboard ni. Kalau satu saja jadi current page only. Okey. Jadi push to student as background current page only. Okey, di sini ada 3 pilihan ya. Jadi biasanya kalau nak current page yang ini saja, kita hantar inilah ya, satu. Okey, jadi kita push dengan pelajar. Okey, sekarang ni belum ada pelajar ya. Okey. Jadi saya kecilkan dulu ini. Okey, dia kata whiteboard successfully push. Okey, yang ini saya menggunakan email yang lain. Saya akan buka lagi satu browser menggunakan email yang lain pula ya. Okey, jadi whiteboard murid kita tu kena juga buka dulu di browser, di manalah, di handphone kah, di mana ya. Okey, buka browser ni. Okey. Lepas tu ini paparan murid. Dia pergi join kelas ya. Di sini ada join kelas. Di sini pun ada juga. Okey, jadi kita tekan join kelas.
join class. Okey, baik. Di sini dia ada minta enter room code. Okey, jadi murid cuma masukkan sama ada type ataupun dia masukkan kod tadi tu. Keluar pula. Okey, tak apa kita type V4YFD. V4YFD. Join class. Di sini ada teacher kelas bahasa Melayu Cik Udia. Okey, jadi yang di sini kita kena tulis nama dulu sebagai murid. Ya. Tulis nama, contohnya Nurul Ain contohnya. Okey, lepas tu baru tekan join whiteboard class. Okey, kita tengok pula paparan guru. Okey, yang sebelah kiri ni paparan guru, ini paparan murid. Okey. Ini student whiteboard Nurul Ain, ada nama dia ya, tapi masih kosong lagi sebab dia belum push lagi dia punya hantar lagi dia punya jawapan. Jadi di sini si Nurul Ain ni sebelah kanan ni dia ya, Toggle teacher whiteboard. Okey, dia nampak di sini. Bolehkah kamu tunjukkan, nyatakan kata nama khas. Okey, di sini sorry. Okey, di bawah ni dia jawab. Sekolah ataupun nama tempat Tawau. Okey, contohnya nama negeri Sabah. Okey, contoh kan. Betul, bila dia jawab begini, okey, si Ain ni sudah jawab begini. Okey, dia nak hantar dia punya whiteboard ni. Kita besarkan sekejap ya supaya kita boleh nampak. Okey, di sini dia jawab, dia sudah jawab. Okey, lepas tu dia tak perlu buat apa, kita tengok di bahagian guru tadi. Okey, kita tengok ya, si Ain sudah menjawab. Okey, jadi ini student. Ini whiteboard Nurul Ain. Okey, dia terus ya, bila si Ain tu menaip saja terus nampak. Okey, nampak jawapannya. Si Nurul Ain ni sudah menjawab sini jawapannya. Jadi sebagai guru kita boleh tulis komen, kita bagi feedback, like ya, quick ataupun thumbs up ya. Ini tidaklah kan. Okey, yang ini view feedback history. Okey, di sini ada action, lepas tu view. Ini tidak payahlah kan, save whiteboard as image. Maksudnya kita mau save whiteboard si Nurul Ain ni. Lepas tu kita push teacher whiteboard to student. Ini yang tadi kan kita punya whiteboard tu, copy to teacher whiteboard. Okey, kalau kita nak copy yang si Nurul Ain ni, kita hantar ke kita punya whiteboard pula ya. Jadi kita copy. Yang ini kick student, janganlah kick kan. Kan nak belajar. Okey. Jadi kita copy pergi whiteboard guru. Okey, jadi kita sekarang kita tengok. Ya. Kita tengok whiteboard guru. Okey, ini ada jawapan sudah. Ya, jawapan si Nurul Ain tadi ni sudah kita copy ke whiteboard kita. Okey. Whiteboard guru ya. Okey, jadi di sini kita boleh push all page kepada student, kita push balik pun boleh juga ya. Okey, banyaklah di sini fungsinya. Kalau diikut mudah juga mengajar ni ya. Sebab bila kita hantar kita punya classroom code tu, terus murid pun boleh boleh dapat ya, bila diorang join kelas terus dapat, dan bila diorang menjawab pun terus nampak dengan kita. Okey, sekarang kita
cuba. Okey, kita cuba dulu tengok macam mana kalau kita nak share apa ni soalannya. Soalan. Okey, saya kecilkan dulu yang murid punya ni. Okey. Baik, sekarang kita nak delete ya, delete dulu. Okey. Clear for ni lah, clear lah semua. Okey. Kita clear dulu. Yang whiteboard student masih ada, tapi yang kita punya guru punya whiteboard ni dah di-clearkan. Okey, jadi kita terus nak masukkan contohnya kita nak masuk image ya. Okey, image. Okey, contohlah kan kita bagi yang ini. Okey, kita masukkan. Okey, dah masuk image ni. Okey, jadi kita nak suruh murid ni menjawab. Okey, jadi sekarang saya nak push page ni ya. Current page on ni saya push kepada si Nurul Ain. Kita tengok Nurul Ain dapat ke tidak. Okey, kita kecilkan ini, lepas tu kita tengok page si Nurul Ain ni. Okey. Dia automatik selagi dia masih dalam kelas tu, dia memang akan nampak ya whiteboard guru. Okey. Jadi sekarang ni dia nak jawab di bahagian bawah ni. Okey. Cara nak jawab, okey, jadi dia bolehlah pilih di sini draw ya. Draw ni kita pilih lah warna apa kita nak draw. Contohnya kita janganlah pilih merah sebab guru nanti ya dia nak apa tu, dia nak menanda guna pen apa pula kalau kita pakai merah. Okey, contohnya di sini kacamata kita sambung. Jadi murid terus boleh menjawab ya. Gini kan, baca buku. Okey, ubi kayu. Okey. Ini contohnya. Okey, contoh dia jawab sampai sini sajalah kan. Okey, jadi kita tengok yang guru nanti. Ya, ini murid punya. Okey. Murid itu sudah menjawab. Ini kita tengok. Okey, ini yang kita hantar tadi kan. Kita tengok. Ni si Nurul Ain sudah menjawabnya ya. Jadi kita cobalah kita letak di sini. Okey, yang ini nak lesson pula, tapi tak apalah ya. Kita nak yang free saja. Okey, kita nak free saja. Jadi dah dijawab begini. Okey, jadi kita boleh bagi tahu saja nanti kita nak dia masuk dalam kita punya whiteboard pun boleh. Save whiteboard as image ya. Push teacher whiteboard to student. Okey, jadi copy pun boleh juga. Kita copy yang jawapan murid tadi ya. Okey. Baik, oleh kerana kalau ikutkan saya, aplikasi ini memudahkan sebab kita tidak perlu melalui Google Meet. Kalau nak melalui Google Meet pun boleh juga ya. Caranya kita cuma perlu buka Google Meet lah ya. Buka Google Meet, lepas tu kita share lah. Kita present ya, present. Okey, nanti saya akan tunjukkanlah macam mana caranya kalau dari Google Meet kita menggunakan whiteboard.fi ya. Memanglah ramai yang tahu, tapi ramai juga yang tidak tahu ya cara ni. Jadi perkongsian saya ni saya harap bermanfaat kepada mereka-mereka yang ataupun rakan guru yang masih belum tahu ya cara menggunakan whiteboard secara online kepada pelajar ya. Kita buat yang mudah, yang senang, murid nak buat, nak capai ya. Pengajaran online yang walaupun secara online tapi mudah murid memahaminya dan mudah untuk digunakan ya. Jadi saya rasa sampai di sini dahulu perkongsian saya mengenai whiteboard.fi. Semoga video ini bermanfaat kepada semua guru-guru, rakan-rakan guru yang masih belum tahu. Sampai berjumpa lagi. Jika anda sukakan video saya ini, perkongsian saya ini, silalah like, komen dan share kepada seluruh rakan-rakan di luar sana. Semoga kita sama-sama mendapat
pahala yang berlipat ganda. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.